Saya baru record. Tengah tunggu dia golek Akmal. Okay, dah. Okay, so topik hari ni adalah accumulation guys. Topik ni accumulation. This is not actually an extra class. Sebenarnya ini cikgu ambil masa ni sebab masa ni free. Sebagai tambahan jugalah pada you all. Tapi walaupun ni tambahan, cikgu harapkan kehadiran penuh lah. Cikgu tak ambil attendance tapi harap kehadiran penuh. Okay, so let's continue. Ada lagi nak masuk. Okay, so let's continue. Okay, so today's topic is accumulation. Okay, I repeat again. So accumulation, dia akan relate with loop lah. In accumulation, kita akan masukkan dia dalam loop. Kita tak masukkan accumulation dalam sequence atau dalam selection. Sebab kalau dalam sequence dan selection, itu adalah just assign biasa saja. Accumulation ni dia akan assign dan ni value tu akan sentiasa change and it will update new value. So in ICU ni adalah dalam looping, set the initialization value. Okay, initialization value. Number 2 is condition. Okay. Sir. Yes. Syafiqah dengan Mas Liana saya tak accept lagi ke? Saya dah accept tadi. Tadi Mas Liana saya dah accept. Oh ni Syafiqah baru, sorry. Sebab tak keluar alert bunyi sebelum ni keluar. Okay, dah. Okay, thank you sir. Okay, welcome. Okay, so cikgu sambung So C is condition and U is update. So under update, actually kita dah menggunakan accumulation. We already use accumulation under update. Okay, so the accumulation punya format dia macam ni. Dia ada count, dia ada variable name. Okay, accumulation punya format dia ada variable name. You can see the counter is the variable name. And then it has an equal, and then again the same variable name here. Ni format dia. Okay, counter equal to counter. So kita repeat 2 kali. Variable name equal to variable name. And then what are the operation kita nak buat? Kalau kita tambah 1, so counter ni akan sentiasa bertambah 1 setiap kali dia lalu. So kita masukkan program ni dalam loop. So setiap kali dia pusing loop, dia akan tambah 1, tambah 1, tambah 1. Itu maksud accumulate atau accumulation. Okay, so what is accumulation? Accumulation, it will change the value of the variable in every loop. Okay, dia akan change value in every loop. Okay, for example, let's say total price. So total price equal to, tengok total price is a variable name equal to another variable name. Variable name yang sama. Okay, equal to total price and then it will plus price. Plus price ni contohnya price dia adalah 15, 2.5, RM3. Contoh ada 3 barang. 1, 2, 3. Ni harga barang-barang tu. Okay, dan total price ni mesti ada tempat dekat dalam memory. Price pun mesti ada tempat dekat dalam memory. Kata ada 2 tempat. Satu price, double juga. Dan satu lagi tempat namanya total price. So ada 2 tempat dalam memory. Okay. So kita nak run benda ni. Let's say in the first loop, okay, total price value dia adalah 0. Kita akan set the value for total price before enter the loop. Kita assign dia equal to 0. Okay, so value dia 0. And then in loop 1, price value dia adalah 15. Ini user masukkan. Bila user masukkan, dia akan masuk kat sini 15. Yang ini programmer masukkan. Programmer masukkan, dia akan simpan nilai 0. Okay, now first loop. Loop yang pertama. So masuk loop yang pertama kat sini. Masuk loop yang pertama 15. So what happen kalau 15 kat sini? So 0 tambah 15. So now value for total price dah tukar. Value for total price dah tukar, dah jadi 15. Now dia jadi 15 sebab 0 tambah 15. So dah jadi 15. So disimpan kat sini. Dia padam value lama. Value lama akan dipadam. Okay.
Okay, now second round. Dah first round dah sudah, second round. So, value lama akan dipadam. 15 ni akan dipadam. Bila user enter saja 2.5, so value lama akan dipadam, dia akan simpan 2.5 kat sini dalam memory awak. Okay. So, value untuk total price pun akan bertambah menjadi 17.5. 15 tambah 2.5 bersama dengan 17.5. Okay. Okay, menjadi 17.5. Okay, and then now third round. Now third round tambah 3 pula. Okay, so tambah 3. So value yang lama ni akan dipadam. Bila user key in saja 3, value lama akan dipadam. Okay, dan value baru pun akan bertambah menjadi 20.5. Sebab 17.5 tambah 3 sama dengan 20.5. Okay, so sekarang faham tak fungsi accumulation ni? Faham sir. Okay, yang lain ada faham tak? Yang lain faham? Faham sir. Faham Okay, sir. siapa tak faham angkat tangan? Angkat, raise up your hand. Siapa tak faham macam mana accumulation ni mekanisme dia berfungsi? Angkat tangan. Betul, semua faham Okay, good. So, kalau semua faham, okay. Macam mana, apa kegunaan dia dalam loop? So, kegunaan dia inside our loop, dia akan membantu kita untuk mendapatkan the latest value. Okay, it helps us to get the latest value. Okay, sebelum ni cikgu ada bagi contoh soalan ni kan. Enter 3 numbers. Lepas tu, find ataupun get the largest. Okay, cikgu bagi dalam semalam ataupun 2 hari lepas. Okay, pada you all. Okay, enter 3 numbers, get the largest kan. Okay, tu cikgu minta you all guna selection kan. So, you all guna selection. Tapi sebenarnya, question ni boleh digunakan, kita boleh gunakan repetition. Okay, you imagine kalau guna repetition, you set satu variable ni nama max. Max ke ataupun largest ke, you setkan ini. So, you akan check lah. So, max ni, value ni dia akan simpan value yang largest. So, you akan check, you kena gunakan repetition ni lah. Kalau you nak buat cara lain untuk soalan ni, you boleh gunakan repetition. So, value max ni akan sentiasa berubah berdasarkan siapa yang paling highest lah. Okay. So, soalan ni boleh gunakan repetition lah. Okay, now let's do an example of accumulation. Tengok soalan. Okay, hari ni cikgu target untuk buat 2 soalan ni. Kita buat ni dulu. Kita buat yang mudah dulu. Kita ambil 15 dulu. Okay, let's do question number 15. Calculate and print the average of 3 tests for 30 student. Okay, maknanya kat sini kita nak buat loop sebanyak 30. Loop tu akan berpusing sebanyak 30. And then dia akan print average. Dia akan print the average. Average saja. Kita mungkin dah pernah bincang soalan ni lah. Tapi kali ni kita bincang dengan lebih faham lah. Okay. So, macam mana nak buat? Okay, how to do the question? Okay, so nak buat soalan ni, mula-mula kita kena buat dia punya ICU. ICU. I is initialization. Initialization value. Okay, C is condition. U is update. So kita kena buat engine ni. Okay, so to get the initialization value, kita kena ada satu variable name. Okay, selalunya kita akan pakai counter.
counter equal to a value. Value ni yang kita set ni. Usually tak semestinya selalu, tak semestinya kita gunakan So kita set itu 0. This step number 1. Okay, now step number 2, kita buat condition while counter is less than 30. Okay, and then the true block is here. So dalam true block ni, last bawah sekali kita akan update, iaitu counter equal to counter plus 1. Okay, so our engine is already be prepared. Okay, it will start from 0. Okay, it will stop when it's equal to 30 and it will be update one by one for every loop. After dia update ni, dia akan naik atas. Dia akan naik atas ke sini. Akan check every time. Ini masa loop. Setiap kali dia true, dia akan update. Dia akan pergi kat sini saja. Setiap kali dia true, dia akan pergi sini. Setiap kali dia true. Kalau dia masuk sini, dia false. So, dia akan go to end while. Okay, end while ni kalau dia false. Okay, while ni kalau dia true. Okay, kalau dia true, dia akan masuk dalam. True masuk dalam. True masuk dalam. Okay, cikgu letak tempat yang true ni dekat dalam true block lah. Okay. So, dia akan pusing kat sini. This is the true block. Okay, so this is bahagian yang true. Sampai sini, sampai end while. Daripada bawah while ni sampai end while. Semua ni true. Daripada bawah end while sampai end while, sampai sebelum end while ni, semua ni bahagian yang true. Okay. Kalau false saja, terus pergi pada end while. Okay, now apa yang kita nak dia lakukan semasa dia true. So, kita nak kira, soalan tadi kita nak kira average kan. Kita nak kira average 3 test. So, kita kena masukkan test 1, test 2, test 3 kat sini. Input, test 1, test 2, test 3. Kenapa kita masukkan dekat dalam ni? Sebab test 1, test 2, test 3 tu berbeza untuk 30 orang pelajar. Kalau you tak letak dalam ni, you letak dekat luar, dia hanya masuk sekali saja. Sebab bahagian dalam ni yang akan berulang kali sebanyak 30 kali. Faham? Kalau letak input ni ke atas, sekali saja dia masuk. Okay, terus kita tak nak itu. Kita nak dia masuk 30 kali. Test 1, test 2, test 3. So, mesti ada dalam loop ni lah. Mesti ada dalam true block ni. Bahagian true. Okay, after we got the input, then kita boleh get the average. Okay, so average is equal to test 1 plus test 2 plus test 3, and then kita divide dia by 3. Okay, so this is the formula, where we divide it by 3. Okay, and then we got the value for average. Okay, so kita dah dapat value untuk average. Okay, where is the accumulation? Accumulation dalam ni tak ada. Sebab dalam ni hanya kita nak cari average. So accumulation ada kat mana? Accumulation ada dekat bawah ni saja. This is the accumulation. Untuk soalan tu. Okay. Untuk soalan ni, itulah accumulation dia. Okay, faham? Faham tak soalan tu? Faham, sir. Okay, now let's look for the next question. 16. Okay, now kita ada melibatkan accumulation yang lain selain daripada counter. Okay, a program will determine the total and average price for a few items. The number of items will be entered by user at the start of a program. Ni kita dah buat pada kelas yang lepas, tapi tak apa, kita bincang lagi sekali supaya lebih faham.
Okay, maksud dia situasi yang dia nyatakan dalam soalan ni adalah you nak pergi kedai, dia nak kira what is the total price of barang yang you nak beli. So you beli pergi kedai, you ambil bakul, you masukkan barang dalam bakul, and then you dah siap pilih barang, you bawa pergi ke cashier. Okay, and then sebelum cashier nak kira, cashier akan tanya berapa banyak barang you beli. Apa tujuan cashier tanya berapa banyak barang nak beli? Apa tujuan cashier tanya? Masukkan input. Untuk apa? Apa tujuan dia? Berapa barang awak beli? Berapa number of item awak beli? Kenapa kena tanya tu? Kenapa kena tahu benda tu? Kenapa kena jadikan dia input benda tu? Sebab bilangan barang yang kita beli tu bersamaan dengan apa? Loop. Yes, bersamaan dengan loop. So number of item is equal to loop. That's why the cashier asks you, okay, how many goods that you want to buy? How many items you nak beli? Okay, which is dalam konteks situasi sebenar benda ni tak berlaku lah. Okay, pernah ke dia tanya berapa barang kita beli? Tak pernah kan, dia just scan saja. Tapi untuk first coding ni, coding permulaan ni, beginner coding ni, kita buat sistem sama, sistem mengira price, tapi kali untuk permulaan ni kita baru lagi, so kita kena tahu dulu berapa banyak barang dia beli supaya kita tahu berapa banyak loop kita nak buat. Kalau 5 barang, mana kita nak buat 5 loop. Kalau 10 barang, mana kita nak buat 10 loop. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okay, let's look here. Let's say you have you nak beli 5 item. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so all the 5 item yang nak beli dekat sini, maknanya loop tu mesti sama dengan 5 lah. Okay, so how to create loop sama dengan 5? So nak create loop sama dengan 5. Ini kalau 5. Kalau 10, macam nak create loop sebagai 10. So kita tak boleh jadikan 5 ni sebagai a fixed number. So kita must get an input number item. So nanti loop kita akan bergantung kepada number item ni. Contohnya macam ni Okay, let's say kita set the initialization value. Mula-mula kena set initialization value dulu. Okay, where kita nak letak bahawa the first value, okay, itu sama dengan apa? Counter sama dengan kosong. Okay, this is ICU ICU ni I. Okay, after counter sama kosong, while counter is less than num item. Okay, let's say kalau 6 item kita masukkan 5, so kat sini akan jadi 5 lah. Faham? Okay, so kalau dia kurang daripada 5, so kita dapat tak 5 loop of counter? So counter equal to counter plus 1. Okay. Okay, so now kalau dia masuk 5, so dia akan 5 kali loop. Kalau dia masuk 10, dia akan 10 kali loop. Kalau dia masuk 20, dia akan 20 kali loop. Faham? So it all depends on the number item key in by user. Boleh faham? Boleh, sir. Okay, good. Okay, so now apabila dia loop sebanyak berapa kali yang kita nak ni, apabila dia telah loop, okay, so apa kita nak buat dalam true block ni? Okay, so dalam true block ni kita akan mengira all the price lah. Ada 5 barang ni, so ada let's say ini RM2, RM3, RM1, RM2, RM2. So kita nak kira the total price ni, so kita kena input price. Okay, kita kena input price. Apa lagi nak masuk? Xiaomi. Okay, so we need to input price.
Okay, kita input price. Okay, lepas kita dah input price dalam loop. So, berapa kali dia akan minta input price guys? Input price ni akan diminta berapa kali? Berapa kali dia akan minta input price? Respon guys, berapa kali dia akan minta input price? 5 kali. 5 kali. Okey. Nak tanya. Akid, berapa kali Akid dia akan masukkan price Akid? 5. Hafiza, berapa kali Hafiza? 5 kali, sir. 5 kali. Okey, Hazira? Kenapa 5 kali? Kenapa 5 kali Hazira? Sebab apa Hazira 5 kali? Sebab ada 5 barang, sir. Bukan ada 5 barang. Sebab kita letak di dalam loop. Nampak ni? Perkataan input ni di dalam loop yang mana loop ni akan berpusing 5 kali. Faham? Kalau you letak input price ni dekat atas, berapa kali kita akan masukkan price? Berapa kali Hazira? Kalau input price je padam, cikgu letak kat atas, berapa kali kita akan masukkan input price tu? Dah sonyap dah. Hazira. Berapa kali Hazira? Kalau cikgu padam ni, input price ni, cikgu letak dekat atas kaunter ni, input price. So, berapa kali kita masukkan price? 5 juga. Tak. Yang bahagian ni saja yang akan berpusing, yang akan bergerak 5 kali. Bahagian ni saja. Faham tak? Sebab ini dah N1. Yang bahagian dalam ni saja 5 kali. Kalau you letak kat atas, dia akan sekali saja. Ya, dia masuk counter kat sini saja. Sebab pusingan counter ni bila dia dah sampai bawah, dia akan masuk balik ke sini. Dia tak lalu lagi atas ni. Kalau letak input price, kalau you letak input price kat atas ni, dia tak lalu, dia tak masuk. Sebab dia bila dia dah sampai sini, dia akan masuk sini saja. Dia akan pusing 5 kali. Kat sini berdasarkan engine yang kita dah buat tu. Boleh faham tak Azira? Boleh, sir. So kalau you salah letak input ni, letak kat atas, dia tak pusing sebanyak yang kita nak. That's why kita kena letak dekat dalam. Kita kena ini adalah manipulasi loop. Kita memanipulasi pengetahuan loop itu. Kita tahu bahagian ni dipusing 5 kali. So kita gunakan apa saja yang kita nak, masukkan dalam ni. Okay, so input dah masuk. Okay, sekarang ni kita nak cari, dia ada 2 benda kita nak cari, iaitu total. Okay, yang kedua adalah average. Total dan average. Okay, so untuk dapatkan total, kita kena gunakan accumulation. So total sama dengan total plus price. Kenapa bukan plus 1? Kenapa plus price? Aku nak tanya. Dia nak tanya. Kenapa bukan plus 1? Syafira. Kenapa bukan plus 1? Kenapa plus price? This one. Kenapa plus price? Bukan plus 1. Counter ni plus 1. Tapi total ni plus price pula. Kenapa? Syafira, dengar tak? Tak ada lah tu. Okey, Amanda. Amanda ada. Amanda? Amanda? Amanda Safwa. Are you here, Amanda? Are you with me? Pun tak ada. Ni wayang ni semua ni. Asfarina? Asfarina, you here? Okey, kenapa cikgu plus price? Kenapa tak plus 1? Macam counter ni cikgu plus 1. Kenapa kat sini cikgu plus price? Sebab kita nak total price dia. Sebab kita nak accumulatekan price. Kalau cikgu ubah jadi plus 1, apa berlaku?
Kalau kat sini cikgu tak nak pakai price, cikgu buat plus 1, apa berlaku? Apa berlaku kat total? Apa berlaku kat total? Total tu akan buat loop satu lagi. Buat loop? Dia tak buat loop. Dia pun value total akan bertambah. Setiap kali loop dia akan bertambah 1. Setiap kali loop dia bertambah 1. Setiap kali loop dia bertambah 1. Faham tak? Accumulation will change the value. Okay. Kalau cikgu buat plus price, so setiap kali dia loop dia akan tambah price yang baru. Dia ada 5 price. Kita masuk satu-satu kan. Satu price. So kat sini masuk 2. So loop pertama kat sini 2. Tapi kat sini tak tahu berapa. Kalau kat sini let's say cikgu letak total sama dengan 10. So kat sini berapa? Untuk loop yang pertama, first loop dekat sini berapa? Siapa boleh jawab kalau cikgu start dengan 10? Berapa value untuk kotak total? Sekarang ni dalam memory ada 10. Cikgu dah set dah. Programmer dah set dah ada 10. And then dia tambah 2. So berapa value yang terbaru total? 12. 12. Okay. Adakah dia adakah value sepatutnya 12? Kalau dalam pengiraan total price. Marah tak orang? You beli barang ni, tiba-tiba dia dah start. You beli barang banyak ni, tiba-tiba dia dah start RM10 dia charge you. You marah tak? Tiba-tiba dalam marah lah kan. Sepatutnya berapa? Sepatutnya value kat sini berapa? Marah, sir. Sepatutnya berapa value kat sini? Boleh nampak kan mouse cikgu kan? Sepatutnya kosong. Mestilah mula dengan kosong dulu sebab kita nak accumulate. Ni tiba-tiba mula dengan 10. Nanti kita kena bayar lebih 10. Okay, so apabila kosong kat sini 2. So total yang pertama akan jadi 2. Total pertama akan jadi 2. Dia simpan nilai 2. Lepas tu masuk 3. Tadi dah 2. Tambah 3 jadi 5. So ini penting. First value ni pun penting. Kita kena masukkan. Dalam accumulation, you kena masukkan first value. Tengok counter pun ada first value dia. Dia pun ada first value dia, counter. Nampak? Sebab kalau you tak set initialization value tu, dia tak boleh nak kira. Dia tak boleh nak kira. Dia mesti ada first value. Kalau gelas tu penuh, you nak accumulate guli, you nak kira guli. Dalam gelas tu dah ada guli yang lain. So you nak kira berapa banyak, you ada segenggam guli, you nak tahu berapa banyak guli yang ada dalam satu genggam ni. So guli yang sedia ada dalam gelas tu kena dibuang, dikosongkan gelas tu. Baru you ambil guli dekat tangan you, satu-satu yang masuk, you kira 1, 2, 3, 4, 5. By the end you tahu, dalam ni ada 11 biji guli. Boleh faham tak? Itulah accumulation. Dia macam gelas. Accumulation ni dia macam gelas. Dia macam gelas. Okay, dia macam satu gelas. Kalau you ada banyak guli kat sini, so gelas ni mesti kosong dulu. You akan masukkan 1, masukkan 2, masukkan 3, masukkan 4, masukkan 5, masukkan 6. Okay, so by the end you tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 guli dalam empty, dalam kotak kita. You bayangkan gelas ni kotak ni lah. Dia equal to kotak ni lah. Kotak dalam memory ni. Mula-mula dia start dengan kosong. You tambah. By the end you dapat the total. Boleh faham tak? Faham, sir. So itulah konsep accumulation. Okay, so sekarang ni dah 8.44. So cikgu tak nak teruskan lagi sebab maybe you nak buat persiapan untuk ke kelas. Okay, tapi hari ni cikgu nak you all hantar pada cikgu this question. Okay, create the IPO
pseudocode dan flowchart. Okay, dalam one page. Okay, buat dalam one page and then snap picture and then hantar kepada Sir. Secara PM. Siapa yang hantar pada Sir akan balas. Siapa yang hantar pada Sir akan tanda, Sir akan balas balik. Okay, dan untuk yang semalam-semalam punya yang telah hantar pada Sir nak you isi borang konsultasi secara online. Nanti saya bagi dia punya link pada siapa yang dah hantar, yang saya dah tanda. So you isi borang konsultasi, tulis tajuk dia apa. Okay. Ini hanya premium pada siapa yang PM saya saja saya balas. Yang tak hantar kat saya tak tanda. Okay. So kalau you nak improve, you buat, you hantar. Okay. Satu cara you nak improve. Okay, so buat ni soalan nombor 17, satu soalan saja. So boleh hantar pada saya sebelum pukul 12 malam. Hari ni. Okay, buat ni IPO, pseudocode dan flowchart in one page. So you manage lah buat dalam satu page macam mana. Easy for me untuk tanda kalau dalam satu page. Okay, so that's all for today. Okay, itu saja untuk hari ini. So kita tak sempat bincang satu soalan pun, tapi hari ini kita berjaya untuk memahami konsep accumulation, isn't it? Faham tak konsep accumulation? Faham. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. sir. Thank you, sir. Bye.